Riba merupakan aktiviti ekonomi yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Aktiviti yang kejam, tidak bertimbang rasa dan tidak berperi kemanasan ini sangat memberikan impak yang negatif kepada masyarakat dari segi akhlak, sosial dan ekonomi. Jom kita telusuri apakah maksud riba dari segi bahasa dan istilah. Kalimah riba berasal daripada waba', yarbu', rabuan, warubuan, wariba. Secara etimologinya, riba ini bermaksud tambahan, iaitu az-ziyadah, ataupun lebihan, iaitu al-idhafah. Riba merupakan tambahan yang haram kerana di dalamnya terdapat penindasan oleh pihak yang lain. Riba juga dikenali sebagai faedah ataupun bunga dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai usury dan juga interest. Riba dari sudut istilah merupakan penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang dinyatakan oleh pemberi pinjam ataupun dijanjikan oleh penerima pinjaman. Manakala dalam pertukaran sesetengah barang atau mata wang, ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza dan perbezaan waktu pertukaran. Dan kita seakan-akan sudah terkena dengan satu hadis Nabi yang berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman tidak ada seorang pun yang tidak terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakan secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya. Dan ini amatlah berbahaya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, mereka itu sama. Riba ini bukanlah salah satu dosa seperti zina, dan seperti mana kita ketahui, zina merupakan salah satu dosa yang mempunyai azab yang sangat berat. Bayangkan jika kita pernah berzina satu kali, betapa beratnya hukumannya di sisi Allah. Sudah cukup Allah mendatangkan penyakit kelamin pada lelaki tersebut. Sudah cukup Allah akan membatalkan segala usaha-usahanya, pertelingkahan antara isteri dan suaminya, dan yang terakhir anaknya juga akan menjadi sakit dan mempunyai bermacam ragam penyakit. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dirham yang didapatkan oleh seseorang melalui riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada 36 kali zina. Seterusnya kita akan pergi kepada dalil-dalil pengharaman riba. Seperti yang kita tahu, riba di dalam Islam ini telah jelas pengharamannya tanpa ada khilaf di antara ulama. Terdapat beberapa ayat Quran yang menjelaskan tentang pengharaman riba. Ayat-ayat ini terbahagi kepada 4 peringkat. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Yang bermaksud, dan sesuatu riba ataupun tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keredaan Allah, maka mereka yang melakukannya itulah orang yang mendapat pahala yang berganda-ganda. Dalam surah Ar-Rum ayat 39 ini, Allah melarang kepada pemakan riba dan niat buruk ketika memberi bantuan. Pada pandangan Allah, tidak bertambah sedikit pun harta mereka dan tidak mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika orang itu berniat baik untuk mendapat keredaan Allah dengan jalan zakat, infak ataupun sedekah, maka Allah akan melipat kali gandakan pahalanya dan mempertingkatkan darjatnya di sisi Allah. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Yang bermaksud, dan kerana mereka menjalankan urusan dengan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya,
dan kerana mereka memakan harta orang yang dengan cara yang tidak sah, dan kami sediakan untuk mereka orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih. Pada peringkat kedua, surah An-Nisa ayat 161 ini Allah melarang dan memberi amaran keras barang siapa yang meneruskan perbuatan ataupun aktiviti riba ini, Allah akan menjanjikan azab yang pedih kerana ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang bermaksud, hai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat kali ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat kejayaan. Pada peringkat ketiga ini, surah Al-Imran ayat 130 berlaku kepada kaum kafir yang membiayai perang ketika dahulu, termasuklah perang Uhud, dengan cara riba. Oleh itu Allah melarang segala aktiviti riba yang mereka jalankan ini kerana aktiviti riba ini berlaku kepada masyarakat jahiliah dahulu, dan Allah menyuruh mereka untuk bertakwa kepada Allah dengan cara untuk meninggalkan segala aktiviti riba yang mereka jalankan ini, untuk mereka mendapat keberuntungan di dunia maupun di akhirat kelak. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتقبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه الموعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Maksudnya, orang yang makan riba atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah disampaikan kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Pada peringkat keempat, surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, orang-orang yang mengambil faedah daripada penghutang, Allah mengkiaskan mereka ini sedang kerasukan syaitan, iaitu gila, kerana merasa tidak tenang pada diri mereka dan merasa tidak cukup kerana mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, dan mereka ini juga bodoh dan jahil kerana mereka menganggap jual beli dan riba itu adalah sama, adapun Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah menerangkan tentang barang siapa yang telah mengamalkan riba dahulu sebelum turunnya ayat Al-Quran, maka harta itu menjadi hak mereka dan jangan mengulangi perbuatan tersebut. Dan barang siapa yang mengulangi perbuatan tersebut selepas turunnya ayat Al-Quran, maka Allah menjanjikan azab yang pedih, iaitu azab api neraka pada akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung kepada jenis-jenis riba. Seperti mana kita tahu, riba mempunyai dua jenis, iaitu riba al-buyu' dan riba ad-duyun. Dan di bawah riba al-buyu' dan ad-duyun terdapat dua lagi jenis-jenisnya, iaitu di bawah riba al-buyu' iaitu mempunyai riba an-nasi'ah dan riba al-fat, manakala riba ad-duyun pula mempunyai riba al-qad dan riba al-jahiliyah. Okey. Kita pergi kepada jenis riba yang pertama, iaitu riba al-buyu'. Riba al-buyu' ini merupakan riba yang terhasil daripada transaksi jual beli barang ribawi. Ia melibatkan ketidaksamaan masa, berat atau kuantiti barangan tersebut. Okey.
itu merupakan riba al-buyu'. So kita bagi pada riba al-buyu' jenis riba an-nasa', iaitu riba ia akan berlaku sekiranya dua barangan ribawi yang dilakukan secara tangguh, iaitu bukan pada masa akad. Contohnya, Aina membeli sebentuk cincin emas daripada kedai emas tapi dibayar secara bertangguh. Okey, itu merupakan riba an-nasa'. Yang kedua, riba al-fad. Riba al-fad ini terjadi apabila dua barangan ribawi yang ditukar tetapi berbeza berat atau kuantitinya. Contohnya, seorang itu menukarkan 11 gram emas jenis 996 dengan 12 gram emas jenis 999. Perbezaan berat itu merupakan riba kerana dalam kaedah pertukaran barangan ribawi, kualiti barangan tersebut tidak memberi kesan kepada hukum. Okey. Seterusnya kita bagi jenis riba yang kedua, iaitu riba ad-duyun. Riba ad-duyun ini merupakan riba yang terjadi disebabkan hutang, di mana apabila terdapat lebihan yang dikenakan ke atas hutang dalam tempoh pinjaman tersebut. So kita bagi kepada riba ad-duyun, jenis riba yang pertama itu riba al-qard. Kita tahu riba al-qard ni merupakan dan akan berlaku apabila cas tambahan dikenakan ke atas hutang pada awal tempoh perjanjian berlaku. Contohnya, Ali meminjam RM200 kepada Martin, akan tetapi Martin menyatakan bahawa Ali perlu membayar RM250. Membayar semula wang sebanyak RM250. Maka RM50 itu merupakan riba al-qard. Seterusnya, riba ad-duyun jenis yang kedua itu riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah ini berlaku apabila peminjam dikenakan lebihan cas atas sebab kegagalan untuk melunaskan jumlah pinjaman pada tempoh yang ditentukan. Dan kata mudah, cas yang dikenakan selepas habis tempoh perjanjian. Contohnya, Adib meminjam RM100 daripada Ali dan dikehendaki untuk menyelesaikan hutang tersebut 1 bulan dari sekarang. Akan tetapi, sekiranya Adib gagal untuk melunaskan hutangnya sebelum tempoh 1 bulan yang ditetapkan, maka Adib dikehendaki untuk membayar RM120. Maka lebihan RM20 itu yang dicas oleh Ahmad merupakan riba al-jahiliyah. Okey, itu sahaja. Itu merupakan jenis-jenis riba. Okay. Pandangan ahli falsafah berkenaan riba. Yang pertama, Fisher dalam bukunya The Theory of Interest dan John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money telah mengemukakan pelbagai pandangan mengenai interest ataupun dikenali sebagai riba. Amalan pengambilan faedah ataupun lebihan, yakni tidak mempersetujui dan ditentang habis-habisan oleh ahli falsafah Greek, Yunani dan Rom, iaitu Aristotle dan juga Plato. Plato telah menyebut di dalam bukunya The Republic bahawa tidak wajar seseorang itu memberi hutang secara riba. Beliau telah mengutuk pengamalan riba dan menyatakan bahawa riba akan membawa kepada perselisihan antara satu kelas dengan satu kelas yang lain. Selain itu, ahli falsafah Rom iaitu Cicero, Cato dan Seneca yang mempunyai pendapat yang hampir sama juga berkenaan pengamalan riba yang merupakan satu perkara yang buruk. Yang kedua, ahli falsafah Kristian yang terkenal iaitu David Hume juga berkata bahawa wang bukanlah sesuatu barang ataupun alat yang boleh diperdagangkan, tetapi ianya hanya sebagai alat perantaraan bagi menjalankan perniagaan dan perdagangan. Yang ketiga, pandangan Martin Luther iaitu tokoh gerakan Protestan mengatakan bahawa keuntungan semacam itu iaitu riba, baik sedikit maupun banyak, jika harganya lebih mahal dari harga yang sebenar iaitu harga tunai, ia tetap dikira sebagai riba. Yang keempat, pendapat Aristotle juga turut berpandangan bahawa sebarang jenis perdagangan yang paling tidak semudah jadi dan tidak adil ialah amalan riba. Yang kelima, mengikut At-Tabiri menyatakan bahawa perkataan riba ada kaitan dengan rabia, iaitu bermaksud bukit ataupun tanah yang tinggi. Maksud perkataan riba boleh diguna dalam dua konteks yang berbeza.
iaitu apabila berlaku pertambahan dalam barang itu sendiri dan juga apabila berlaku pertambahan akibat daripada perbandingan atau perbezaan dua jenis barangan. Yang keenam, menurut Al-Maududi, pemodal tak berhak membebankan bunga tetap bahkan jika ia meminjam sekalipun. Yang ketujuh, The Barhan Dictionary of Entomology, konsep interest ataupun riba berasal dari bahasa zaman pertengahan Latin yang bermaksud pampasan kerana kerugian ataupun bayaran pampasan. Yang ke-8, di dalam Undang-Undang Romawi, menurut Divina, interest dalam bahasa Latin iaitu id quo interest yang bermaksud pampasan yang diberikan akibat kerosakan atau kerugian yang ditangguhkan oleh si pemiutang akibat kegagalan si pemiutang itu untuk memulakan semula pinjaman pada tarikh yang ditetapkan di dalam kontrak perjanjian. Seterusnya, pandangan golongan reformis agak berbeza daripada pandangan golongan sarjana sebelum ini. Menurut John Calvin, faedah merupakan satu dosa sekiranya ia menyakiti seseorang. Beliau berpendapat bahawa faedah sewajarnya diperlukan untuk perniagaan, tetapi seseorang tidak boleh menjadikan perbuatan memakan faedah sebagai satu pekerjaan. Secara umumnya, Calvin menyatakan bahawa faedah tidak berdosa selagi ia tidak membebankan atau menyakiti peminjam dan ia adalah sesuatu yang dibenarkan untuk pinjaman yang diberikan kepada golongan berada yang meminjam semata-mata untuk menambahkan keuntungan. Akhir sekali, menurut Imran N. Hussein, seorang sarjana dan ahli falsafah Islam, dalam bukunya The Importance of the Prohibition of Riba in Islam, telah mengaitkan wang kertas dengan riba. Menurut beliau, riba ditakrifkan sebagai lebihan yang didapati melalui kaedah yang tidak adil, iaitu antara lain seperti penipuan, penyogokan, helah perniagaan dan urus niaga spekulatif. Riba telah berlaku dalam bentuk pencurian yang sah seperti yang berlaku dalam sistem perbankan. Seterusnya kita pergi kepada hikmah pengharaman riba. Riba di sisi syarak ialah penambahan dalam perkara-perkara yang tertentu tanpa usaha. Amalan seperti ini jelas menantangkan kesan negatif dalam kehidupan manusia dan ianya bertentangan dengan syariat Islam. Pengharaman riba seperti mana yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran merupakan salah satu hikmah yang besar dalam Islam. Islam mengharamkan amalan riba ini kerana amalan keji ini akan menimbulkan kesan yang negatif kepada sosial dan ekonomi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Maksudnya Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Melalui aspek sosial, hikmah pengharaman riba ini akan dapat menyekat atau menutup semua jalan yang boleh menimbulkan atau menyebabkan permusuhan, penganiayaan, kemarahan dan kebencian sesama manusia. Sikap sebegini sudah tentu akan menyebabkan sosial manusia tidak seimbang kerana sikap buruk dalam diri setiap manusia. Apabila amalan riba semakin meluas yang diamalkan, maka akan lahir sesetengah manusia yang mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan hak orang lain. Dengan pengharaman riba ini juga dapat menjauhkan manusia dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan diri, kerana pemakan riba ini boleh dianggap sebagai seorang yang zalim, dan kesan daripada perbuatan tersebut akan mendapat kesusahan yang akan menimpa dan berbalik pada diri sendiri. Situasi ini dapat dilihat apabila amalan riba telah merenggangkan dan merosakkan hubungan di antara orang kaya iaitu pemakan riba dengan orang miskin, dan seterusnya akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat dan negara. Hikmah lain yang dapat kita lihat daripada pengharaman riba ini adalah apabila riba tidak diaplikasikan atau diamalkan oleh manusia, maka manusia ni lebih fokus dalam mengembangkan harta dengan cara yang halal. Riba ini boleh dikatakan sebagai satu amalan yang kotor dan menjijikkan, bahkan dosanya diibaratkan seperti berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Maka tujuan sebenar pengharaman riba ini adalah untuk mengangkat kehormatan manusia, khususnya bagi masyarakat Islam. Walhal pengharaman riba itu juga lebih menguntungkan manusia
kerana pengharaman riba akan membuka beberapa pintu kebaikan kepada manusia agar beroleh keuntungan, iaitu ganjaran pahala. Sebagai contoh, dengan memberi pinjaman kepada seseorang tanpa meminta wang faedah, memberi tempoh kepada peminjam sehingga hutang dibayar, kerana tujuan daripada perkara tersebut adalah untuk memberi kegembiraan serta mewujudkan sikap saling menyayangi kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemua itu dapat memupukkan rasa kasih sayang serta mewujudkan tali persaudaraan yang erat sesama manusia. Jelaslah di sini bahawa amalan riba ini bukanlah amalan yang akan berterusan menguntungkan, malah akan lebih merugikan manusia. Perkara ini juga telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang bermaksud Allah susutkan kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil riba, dan ia pula mengembangkan berkat harta yang dikeluarkan seperti sedekah-sedekah, zakat dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. Dengan pengharaman riba ini juga, banyak hikmah yang dapat kita peroleh. Antaranya dapat memelihara harta agar tidak dieksploitasi atau digunakan dengan cara yang batil, iaitu salah. Seterusnya akan terus dapat meningkatkan kualiti ekonomi negara. Sebagaimana riwayat oleh Imam Ahmad Al-Hakim, takutlah kalian kepada kezaliman, kerana kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan takutlah kalian kepada kebakhilan, kerana kebakhilan telah memusnahkan orang sebelum kalian, yang membawa mereka kepada pertumpahan darah dan menghalalkan perkara yang diharamkan kepada mereka. Dengan itu, jauhilah dari kita daripada amalan riba, supaya kita terhindar daripada segala keburukan yang hanya akan menyusahkan diri kita serta menghalang pertumbuhan ekonomi negara kita. Firman Allah lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi sakit-bakit riba yang masih ada pada orang yang berhutang. Jika benar kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak melaksanakannya, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah kamu Allah dan Rasulnya akan memberangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok hasil harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Ayat ini menerangkan agar kita menjauhi amalan negatif ini dan berubah kepada amalan yang lebih bermanfaat serta diredai oleh Allah, seterusnya memperoleh ganjaran yang mulia di sisi Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam.